Assalamualaikum dan selamat petang ya. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali di Palm Empire ya. Hari ini saya nak cuba ulas bincang apa market di Euro USD ya. Apa yang perlu kita bincang, kita tengok market yang minggu lepas ya, apa yang berlaku ya. And then apa kita tengok apa yang akan berlaku next week. So kenapa saya ulas apa market minggu lalu ataupun market yang lepas ialah untuk memberi kefahaman tentang kefahaman pump tu ya. At least kita boleh refresh balik lah apa yang berlaku last week dan apa yang akan berlaku next week. So dalam kefahaman pump ya, kita ada kefahaman value area. Ingat tak value area rakan-rakan ni? Inilah value area ni. Ni tengok kalau kita tengok kecilkan sini, tengok market melakukan apa? Berlaku proses penurunan. Nampak ni ya? Penurunan bulan ya, ni pada 13 Januari kita lihat kan market naik, and then ada inilah dia naik, and then sini ada KMB ya. Ada KMB dekat sini. KMB saya akan review secara orang kata secara orang kata ringkas dululah ya. Sini KMB ya, KMB yang jelas. Maksud KMB jelas ni nampak dia punya tu kan. Dah ada berlaku kenaikan. Ni berlaku kenaikan berapa pip daripada bawah ni kan. So berlaku kan hampir 200 pip lah. 200 pip lebih. And then ada KMB kat situ. Maknanya dia cantik lah. And then berlaku BEMA kat sini. And then bila berlaku BEMA kan, apa yang berlaku ialah sepatutnya kalau market naik terus, dia akan terus ada berlaku KMB EMA kat sini. Dalam masa 1 jam tu, the next hour tu kan, dia naik balik. Ini akan berlaku kenaikan. Tapi dalam keadaan sini ya, dia tak berlaku. Berlaku BEMA dekat sini dan market terus sideways ataupun ada bull esok dia kan. Tengok kan, ada bull. Mana dia? Inilah berlaku KMB EMA di fasa distribution. KMB lah, bukan KMB EMA, KMB asas. Berlaku BEMA dekat sini. And then berlaku BEMA kat situ kan. And then esok pagi tu ada berlaku bull dekat sini ya rakan-rakan ya. Ni bull ya. Bull ya. So bull build up. So berlaku build up tu, itulah pergerakan nombor 2. Dia manipulate orang ramai, retail trader. Dia naik atas, ini disorong untuk sell. Inilah saya cakap, inilah kita nak ni. Ini pergerakan 2 ni. Kebanyakan dia kan. Ni semua pergerakan 2 ni. Dan kebanyakan yang valid dekat sini lah. Inilah pergerakan 3. And then berlaku lagi bull kat sini kan. Bila berlaku bull, kita anggapkan ni kan, market ni akan naik ke atas dulu. Dia induce orang untuk buy. Ada konsep macam tu lah. Ni kebanyakan dia market sideways dalam range ni kan. Ini yang kebanyakan kita trader bila kita melakukan entry dengan pergerakan 2 ni bahaya. Kadang dia mungkin sehari dia buat pergerakan manipulasi, besok dia buat lagi kan. So kalau kita tak betul dengan lot size, itu yang kita gagal lah dalam urus niaga kita. Tapi kita tengok ni lah, market tu kan sentiasa menurun kan. War tu sentiasa condong ke sebelah bawah. So kita tengok sini tengok sini kan. Market dah turun berapa pip ni daripada sini ke sini kan, berapa pip ni? Dah 358 pip, 360 pip lah kan. Market dah turun. Tengok sini kan. Ni dekat H1 ya. Berlaku perubahan arah tak rakan-rakan? Ada KMB tak? Benda yang sama dia repeat balik. Maksud saya bila ada proses ni dipanggil perfect combination of pump. Bila ada proses penurunan dengan ataupun kenaikan. Tadi kenaikan kan, ini penurunan. Hampir berapa pip tadi? Kita tengok. Banyak pip 300 pip, 360 pip kalau tak silap saya tadi. Sini ke sini ya. Sini ke sini ya. 360 pip. So apa yang berlaku dekat sini, kita proses yang sama juga berulang dekat sini. Dia akan membentuk KMB, KMB asas. Kalau kita tengok ni, yang jelas, KMB yang jelas. Nampak ni jelas tak? Jelas ya. Low yesterday, nampak ni? Ni
ni high yesterday. Dia tak akan pergi ke sebelah atas lah untuk nak cari kan. So dia break low yesterday pada apa? Ni dia punya ni. Sorry ya. Dia punya high yesterday kat sini ni. So terlalu jauh kan. Ni low yesterday pada 27 Januari and then berlaku KMBMR. Dia keluar KMB apa low yesterday, dia naik atas balik. Di apa? Low yesterday. Fokus kita nak buy. Ingat dah berlaku penurunan harga sebanyak 360 pip dan terdapat KMB asas di situ. Itu menandakan tanda-tanda awal. So apa nak mengkonfirmasikan lagi benda ni kan. Okey, kita tengok, saya besarkan ya. Okey, nampak ni jelas. Ni market break low yesterday, dia masuk balik di atas low yesterday. Tengok market bermain kat sini saja. Kalau kita you all faham dengan candlestick pattern ya, lihat kat sini kita cuba kaji dekat sini ni. Apa ni kekuatan ni kan? Ni candle buy ya, kuat ya, naik ke atas. Ni candle sell. Mana seller, kita kena ingat seller dengan buyer. Dan dalam hal ni kita anggap bila berlaku je apa kefahaman ini ya, KMB asas ni lah bank dah buat pergerakan untuk menukarkan arah ya. So seller cuba nak lawan ni, tengok, tapi tak mampu kan. Kita tengok kat sini dulu. Seller tak nak lawan ni tapi tak mampu. Dilawan oleh candle buy balik. Lepas tu candle sell pun turun lawan, tapi dengan kecil saja. Tak boleh melepasi candle ni, candle yang besar buy, nampak ni. Separuh saja dia cuba tu kan, semua kecil-kecil je. Ini memberi signal kepada kita. Semua candle dalam ni candle sell, cuba nak sell tu tak kuat. Dia bila nak sell, buy lawan balik ni. Candle sell nak lawan balik kan. Ni kat sini pun kita dah tahu dah. Kalau candle buy, lepas tu cuba sell nak lawan dia balik, seller nak lawan balik. Ni nampak ni candle ni ni. So kalau kekuatan sell tu kuat, automatik dia akan turun sini. Apa? Kalau candle ni seller ni kuat, dia akan turun terus. Ni kan. Ni turun sini, betul tak? Tapi dalam keadaan ni tak berlaku. Muncul balik candle buy. Inilah konfirmasi ya. Konfirmasi yang pertama ni kat sini ni, 3 candle ni kan. Ada candle buy, ada candle sell. Dimakan oleh candle buy. Ini pun salah satu dululah kefahaman saya, mana kekuatan apa buyer tu lebih kuat daripada seller. Nampak ya rakan-rakan? Ini kita ada satu sini, mana bank dah cuba nak main ni kita candle buy ni. Nombor 2 dekat sini, nombor 2 kat sini, semua kecil-kecil sini Seller nak cuba nak lawan buyer, tak boleh kan. And then dekat sini pun dekat 3 ni tanda paling ni kan. Ada candle buy, ada candle sell, candle buy balik. Ni yang candle yang dominan. Saya panggil candle dominan lah ni. Ini yang candle ketiga yang dominan. Selalu berlaku tu kan. So kita tengok dekat di fasa accumulation tu. Apa yang berlaku lagi? And then kalau ikut kefahaman PAM, ini sebenarnya valid CP line. Valid CP line So kalau market tu bergerak sebawah ni, dia dah break tak ni? Dia break kan? So dah break. And then sinilah berlaku BEMA. Dia dah break valid CP line. Itu pun tanda juga tu. Tanda dia nak tukar arah ni. Ini valid CP line ni. Dan ni valid CP line So apa yang berlaku dekat sini, tengok. Ada KMB kat sini, ada candle dominan besar kat sini. Sini pun ada candle dominan, candle 3 ni saya tak tahu apa nama. Kalau candlestick pattern tu lah kan. Saya tak dah lupa nama-nama tu kan. Ni pun sebenarnya penanda juga tadi sini kan. So market seller cuba nak lawan balik ni. Cuba sell kan, tapi tak lepas kat sini pun. Bila nak sell kan, kita dah tahu berlaku BEMA ni kan, dah ada break sini tu. Dia break line ni kan.
Maknanya dia dah break ni kan. Nampak ni candle dia dah break ni kan. So dia turun ni, inilah manipulasi lah. So kalau kita pandai kan, kita letak asal buy stock kat sini saja price ni. Itu yang berlaku. Okay. So terus naik. Dan satu lagi kan, macam mana KNB EMA sell boleh berlaku. Kita tengok kan, kenapa market ni naik. Okay kan. Kalau market tu nak turun kan, kalau susah nak turun lah, tapi saya cuba nak terangkan juga kan, sebab apa dia boleh apa, sekejap ya, saya padam balik. Dia kalau berlaku ni, selalu berlaku KNB EMA ya, dia akan berlaku sell kat sini, dia masuk balik buy, lepas tu ada candle sell. Ini dia masuk candle KNB EMA, tapi benda ni tak berlaku. Dia meneruskan perjalanan, dah berlaku je KNB BEMA kat sini, market tak turun balik. Itu makna dia tanda-tanda orang kata market tu nak terus naik. Inilah kefahaman perfect pump combination ya. So apa yang berlaku esok dia kan, ni kat sini ni pada 1 Februari berlakunya orang kata build up boom kat sini kan. So ini tanda yang tu mana dia akan berlaku kenaikan kat sini. Ni build up ya rakan-rakan. So selalu build up ni dia akan turun kat sini dululah. So banyak dia punya ciri-ciri kan. War nampak? War dah bersilang kat sini. Lepas tu war pun dah terbuka kat sini. Value area war terbuka kan. War dah terbuka ya. So berlaku kenaikan, proses kenaikan lah di fasa apa, declining ke fasa advancing. So tengok kat sini, inilah selalu dia bila berlaku kenaikan ni akan berlaku KMB yang tak valid lah. Kita tengok kat sini, bila war terbuka besar, itu you all kena faham apa maksud KMB jiran, KMB bapa, KMB ibu tiri ya. So ada tak KMB yang tak jadi kat sini? Nampak sini? Nampak ni, high yesterday dia cuba masuk, dia keluar balik kan. Dia dah keluar balik tapi tak teruskan perjalanan. Inilah KMB yang tak valid, tak berapa jelas dia punya tu kan. So bila war terbuka besar macam ni kan, selalu KMB tu tak jadi. Itu yang kita dah pisahkan KMB tu banyak jenis ya. And then kat sini ada tak KMB? War terbuka ya. Kekuatan dia, ni mana dia, ingat tak? Dia nak berlaku KMB asah ni, dia berlaku proses yang banyak. Dia turun 200 pip, 300 pip. Macam ni, dia baru kenaikan berapa pip dia baru. 90 pip, tak cantik lah kan. So walaupun tak jelas sini KMB dia kan. Ni high yesterday kan. So benda tu akan berlaku kenaikan terus. Tengok, inilah. Ni kita kalau buka candlestick pattern, selalu macam ni. Trip kita punya pemikiran selalu dia macam ni. Bila berlaku saja kenaikan macam ni kan, dia market tak akan terus naik. Dia cuba nak induce, big player akan cuba nak induce kita turun apa untuk sell kat sini, nampak ni. So ini invalid CP line kita. So dia cuba nak induce. Kalau you all dah nampak value area terbuka, and then market cuba nak turun, and then dengan candle-candle kecil macam ni, kalau you all berani, nak entry kita dekat sini satu, dekat sinilah buy stop kita ke kan, ataupun dekat sini. Inilah CPWA, candlestick pattern kat sini kan. Mana kita boleh entry kat sini, provided value area terbuka dan volume masa naik tu masih dalam 100 pip kan. Itulah kefahaman apa ni KMB keseluruhan ni panggil perfect combination. So kita tengok apa yang akan berlaku next week. Kita tengok pada 4 Februari Jumaat ya. Proses yang sama juga kita tengok. Perlu kita tengok berapa dah berlaku kenaikan kat sini. Mungkin dah 200 pip daripada sini ke sini kan. Dah hampir 300 pip. Dia macam sini dia turun berapa pip ni? Berapa pip ni ya? 300 kot, 360 tadi ya, tak silap saya kan. Sini ke sini 360 pip. Lebih kurang itulah. So dekat sini apa yang akan berlaku kita jangka, kita cuba kaji ya. Kita tengok dekat daily ya. Daily ni kenapa kita nak tengok directional bias dia.
Dekat daily tu kat mana directional bias dia, kekuatan dia kan. Kita tengok daily, nampak ni daily, mana dia kekuatannya nampak masih sell lagi, masih tak bersilang lagi value area ni kan. Tapi inilah dia ada support sini, resistance kat sini, market tak naik. Kita cuba tanda kat sini, sebenarnya kekuatan dia masih sell lagi. Sebab apa? Tu value area tak terbuka lagi. Nampak value area ni tak bersilang lagi kan. Ni dia masih dalam keadaan tu, kecuali minggu depan daily ni macam ni dah baru confirm dah bersilang. Dan ni kat daily baru mana dia berlaku kenaikan arah di time frame daily lah. So kita jangkakan kalau market ni break kepada line ni resistance ni, kemungkinan market naik terus. So kita buang semua ni lakaran ni, yang kita kekalkan adalah ni je. Sekejap dekat daily ni saya nak buang ni sekejap. Saya nak kekal line ni saja ni. Apa ni? Ini dipanggil DKNB EMA ni turun balik kan. Nak panggil resistance pun boleh. Resistance lah. So market dia tak lepas semalam dekat sini line resistance ya. So apa yang berlaku, kita buka dekat H4. Tengok dia punya ni kan. H4 ni nampak dekat sini H4 kan. Mana dia H4 ni beri tanda awal market dah, orang kata dah bersilang, value area dah bersilang, pun dah terbuka. So saya jangkakan kita kena faham market structure ni kan. Ni dia kalau dia naik terus ni, market ni naik terus, ni akan macam ni. Dia tak akan berlaku macam tu je. Untuk ni rapat dengan candlestick pattern ni, dengan market ni, market kena buat penurunan dulu. Market kena turun dulu kat sini. And barulah value area ni EMA 50 ni berhampiran dengan candle. Barulah macam tu dia. Hukum dia macam tu. Dia tak boleh meninggalkan value area ni. Baru macam ni. Dia turun kat sini. Baru dah ada ni dipanggil value area, kawasan yang berharga. So big player akan membuatkan dia turun dulu, dia induce orang untuk sell. Ini dekat export supaya value area ni bergabung dengan candle ataupun harga lah. So selalu dia tak akan naik terus lah. So big player akan pastikan dia turun. Dia nak induce little trader ni, memang dekat support ni lah, cantik dah ni kan. Ramailah sell, ingat orang nak sell kat sini tapi berhati-hatilah. So kita faham ni kita tengok dekat H1 apa terjadi dekat H1. Ni dekat daily tadi, garisan daily tadi mana, betul tak daily ni? Saya kekalkan daily ni dekat H1 dekat sini. Inilah ni and then kita kena pastikan ni dekat H1 rakan-rakan ni high pada hari Jumaat tadi. Saya nak bezakan ni. Ini betul ke daily ni, daily ni? Inilah kebetulan lah ni daily kat sini ni atas ni puncak ni ataupun dia punya body dekat sini. Ni dia punya shadow ni tu betul lah. Daily kat situ, dekat H1 pun sama. Kebetulan high yesterday ni jadi resistance kat sini. Mana kuat resistance. So macam kita jangka dekat H4, market tu akan turun dulu. Tapi itulah apa ni, low yesterday kat mana ni lah. Low yesterday, high yesterday. Itu kita kena buat. Kefahaman kita kena buat. So apa yang terjadi, macam kita dah bincang tadi dekat H4 market akan turun dulu. Mungkin turun kat sini, akan berlaku KNB EMA buy ke, kita tak tahu
Ni pun low yesterday kan, dia masuk sini, fokus kita nak buy. Itu satu keberengkalian. Selalu dia market ni akan induce. Kalau dia naik kan, dia selalu dia wajib dia akan turun dulu. Macam ni kan, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun sikit kan. Itu sifat dia. Dia turun, dia naik. Sama juga ni kan, dia naik, dia turun. Dan kita jangka kat expo tu dia akan turun lah. Dia mungkin buat KMB sell kat sini kan, KMB buy. Dia break low yesterday, dia masuk balik ke atas. Kita tunggu tu kan. So, kalau itu satu, kalau dia turun ya, dia ni, kalau dia turun, kita tunggu macam mana kita nak entry ya. Satu, keberangkalian kita kat sini. Ni, pertama, dia buat KMB ni. Kita akan fokus ke point of entry kita dekat sini lah. Yang rakan-rakan kita nak buy itu point of entry kita. Ataupun nanti ni kita tengok ni warm macam ni dah menaik macam ni dekat-dekat area ni ada berlaku mungkin candlestick pattern lah dekat ni. Kat sini ke nanti ada candlestick pattern ni. Kebetulan kat sini ada candlestick pattern nanti. Engulfing apa buy ke kan. Kat sini kita tengok kefahaman candlestick pattern. So itu keadaan untuk kita buy dan kebanyakan dalam keadaan sini dia nak naik 200 lebih 200 ke 300 ni. Kalau tak silap 200 ke 300 ke. Sini ke sini 350 mungkin boleh jatuh juga. Tapi ni kan kalau market break sini rakan-rakan ni saya balik ke buy sell tadi, market turun ni kan, dia cuba nak induce balik kan. Ini market break ni selama yang sell dia buat KMB buy sini, dia break ni resistance ni high yesterday, padahal dia ada kat sini ni ada juga sebelah kiri ni ada resistance yang kuat ya. Masalah ini akan pergi jauh lagi insyaAllah. So kalau berlaku saja KMB kata KMB sell kat sini ni nampak ni kebetulan resistance pada 13 Januari itu kebetulan pada high 4 Februari. Katakanlah market kat sini scenario nombor 2 market dia tak turun dia naik pagi-pagi, dia naik kat sini kan. Lepas tu kan berlakulah KMB sell kat sini. So boleh rakan-rakan ambil KMB sell tapi ambil TP yang pendek, letak stop loss ya. So ini kata KMB yang tak jelas ataupun KMB yang tak valid kekuatan tu kan, kita takut dia masih bergerak ke atas, akan bergerak ke atas kan. Dia buat macam ni dia buat KMB kita nak sell kan, boleh sell. Inilah panggil KMB apa ni, kalau KMB ni atas bawah, mungkin KMB jiran ke kan ni pasti kita cuba tengok tu kan. Tengok balik apa nota-nota saya KMB jiran ataupun apa video saya apa KMB bapa semua kan. So TP kita ni bukan KMB ibu tiri. So berhati-hatilah kalau kita nak di fasa declining wah tu masih terbuka kuat lagi kan. So kalau kita nak ambil pun ya ambil TP yang nipis, yang dekat saja, sebab berisiko, sebab value area masih terbuka luas kan. So itu saja penerangan saya untuk ni untuk minggu depan ni. Saya jangka walaupun dah berlaku kenaikan ni yang 350, so akan berlaku lagi penurunan kat sini, retracement untuk menyambungkan perjalanan ke arah buy. Kalau dia nak naik pun nak turun pun mungkin dia akan berlaku KMB ibu tiri. Kalau kita nak entry sell pun jangan terlalu banyak lah. Kita takut benda tu kan, entry kita letak TP. Kita ni trader, janganlah terlalu confident sangat. Mana kita trap full margin ni kita tak letak stop loss, market terus naik nanti rugi kita. Tapi kalau kita stop loss, okey, selamat kan. Katakanlah kita sell kat sini kan, kita sell dapat 15 pip 10 pip kan,
market turun lagi kat sini kan, tak apalah, at least kita dapat sikit, kita tak rugi, kita tak nak rugi saja, itu saja. Okey kan, setakat dulu video untuk ini, at least penerangan ni harap you all faham kenapa saya cerita balik, undur balik cerita ni saja untuk memberi kefahaman, refresh balik, dan dekat sini inilah poin-poin entry kita dan macam mana kita nak elak daripada invalid apa ni invalid KMB ya. So benda ni berhati-hati ya. InsyaAllah saya doakan rakan-rakan semua sentiasa sihat dan buat profit selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.